Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 22/9/2023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Aisarut Tafasir. Kitab yang kita belajar ini nama dia Aisarut Tafasir. Surah yang kita bincangkan ini ialah surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ayat yang kita bincangkan pada kali ini, pada sesi ini, insya-Allah ayat 142 sehingga ayat 145. Ayat 142 sehingga ayat 145 biiznillahi azza wa jalla. Dengan izin Allah kita akan teruskan pengajian yang kita belajar ini. Siapa ada kitab Aisarut Tafasir, terjemahan ini boleh buka muka surat 209. Muka surat 209 Aisarut Tafasir. Tajuk yang kita bincang ini ialah tentang ujian Allah. Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala nak tengok betul-betul siapa yang betul-betul beriman pada Allah Azza wa Jalla, maka diberi ujian. Tidak ada free dalam istilah perjuangan Islam ini. Maknanya siapa dia masuk Islam pakai relax gitu je, kita kata tidak. Sebab kita akan melalui ujian-ujian yang besar. Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang betul-betul ikhlas, siapa yang di kalangan kita yang betul-betul beriman dan mengikut apa yang telah difardukan, disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang betul-betul mantap iman dia tidak goyah. Sama ada Nabi, ketika Nabi kita ada bersama, mereka akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya setelah Nabi kita wafat, ketika itu mereka akan meneruskan perjuangan menegakkan Islam, menjalankan tugas yang besar ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, inilah perbincangan yang kita nak bincang. Setiap perkara yang kita lalui ini ada hikmah, ada orang panggil ada pahala dan ada dosanya. Namun begitu Allah SWT anugerahkan kepada kita perkara-perkara yang kita akan lalui apabila kita ikhlas dalam perjuangan menegakkan Islam, ikhlas dalam perjuangan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita punya manhaj ataupun cara pengajian kita seperti biasa. Ana akan baca satu ayat, kemudian kita pergi kepada huraian terjemahan ayat dan kita pergi kepada makna al-ayat. Sebab dalam Aisar ni dia ada ayat, kemudian dia panggil syarhul kalimat. Huraian kalimah, setiap kalimah yang perlu kepada penjelasan, maka dibawa satu kalimah untuk kita jelaskan. Kemudian barulah diikuti dengan makna al-ayat. Makna ayat, makna tafsir ayat. Dan diakhiri dengan hidayatul ayat, beberapa petunjuk, faedah, istinbat yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita belajar ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran yang kita baca ini iaitu ayat tentang, masih lagi ada kaitan dengan peperangan Uhud yang sangat getir dan gawat bagi umat Islam, kerana kita terpaksa melalui beberapa ujian yang Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat Nabi yang ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu.
Untuk maklumat awal kita para jemaah, peperangan Uhud ini berlaku di Madinah pada tahun 3 Hijrah. Ba'da ghazwati Badar. Setelah kafir kalah teruk di Badar, mereka datang untuk membalas dendam, menyerang Madinah pada saat itu. Baik, kita mula dengan baca ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Allah Ta'ala tahu semua. Nak nyata di sini, Allah nak suruh kita buktikan bahawa kita benar-benar berjuang kerana Allah, berjuang untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Dan orang yang sabar tidak lari dalam perjuangan sebab kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian ini bersifat dalaman dan bersifat luaran. Dalaman iaitulah kepahaman kita sendiri, ketahanan kita sendiri. Luaran, musuh yang menyerang. Kita mengatakan ada kalanya serangan dari luar kita boleh bertahan, serangan dari dalam ada yang kecundang. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kecundang di separuh jalan ataupun meninggalkan perjuangan yang suci untuk menegakkan kalimah Allah, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok syarhul kalimat. Syarhul kalimat, am hasibtum ai bal azanantum, apakah kamu menyangka, tengok dia punya terjemahan. Apakah kamu sekalian mengira, menyangka kerana tidak sepantasnya kamu mempunyai dugaan seperti itu. Jadi mu ingat kamu bila kata beriman, kamu tidak diuji? La. Kamu akan diuji. Dengar, jangan mudah-mudah. Kata istilah orang Facebook sekarang, jangan mudah koyak apabila diuji. Jangan main. Apabila diuji, jangan mudah koyak. Istifham, ini bahasa Arab. Istifham mana? Tanya. Am itu mana? Istifham. Di sini sifatnya ingkari. Maknanya, apakah kamu? Maknanya, bentuk tanya ingkar. Bukan sekadar nak tanya saja. Ingkar. Untuk menolak dan mengingkari sesuatu, dia panggil istifham ingkari. Istifham ingkari. Allah Ta'ala nak tahu kita. Walamma ya'lam. Sedangkan Allah belum menguji kamu dengan berjihad. Kita ni, kalau kita kata la, tidak. La, tidak. Tapi kalau orang tanya kita, awak dah makan? Kita kata lamma. Belum lagi. Itu elok. Dalam ayat ini Tuhan kata, lamma ya'lamillah. Lamma ya'lam. Allah Ta'ala tak uji lagi kamu. Macam mana kamu nak serlah? Kamu punya kehebatan, kamu punya kekuatan. Belum diuji. Belum diuji, macam mana kita nak kata kita hebat? Jadi kita sekarang ni jangan cuba-cuba tunjuk berani dengan ujian Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita menang, mungkin kita tewas. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi kalau orang tanya kita, dah makan? Lama. Semalam saya suruh awak buat gini sekian-sekian. Awak dah buat? Lama. Contohnya kita tanya Mishkat ni hadis. Kamu dah cetak buku rukun iman? Lama. Maknanya belum siap. Kalau kata la, mana langsung tak buat. Lama dalam proses. Tapi belum. Jadi kita kena ingatlah bahawa Allah Ta'ala ajar kita di sini, lama ya'lam. Allah Ta'ala belum uji. Maknanya kamu akan melalui ujian. Kamu akan melalui. Supaya Allah melihat siapakah di antara kamu yang berjihad dan siapa yang tidak, sebagaimana yang sudah ada dalam pengetahuan Allah dalam ilmu ghaib. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya. Kenapa Allah sebut? Kenapa Tuhan kata Allah nak tahu? Kadang-kadang Allah suruh malaikat pergi tanya. Izhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malam Nabi kita menangis ketika dia baca ayat tentang umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Isa. Nabi menangis. Allah kata, ya Jibril, izhab ila Muhammad is'alla limadza yabki.
Allah tahu semua. Tapi Allah nak serlahkan, Allah nak zahirkan perkara tersebut kepada orang lain, kepada malaikat, kepada makhluk-makhluk lain supaya mereka tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu semua. Siapa yang berjuang, siapa tak berjuang. Siapa lari, siapa tak lari. Semua itu di bawah pengetahuan, di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa dia tanya di sini? Jawabnya bukan Tuhan nak tahu, Tuhan nak suruh orang tahu. Itu maksud. Baik, itu ayat yang 142. Ayat yang ke-143. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhu nak mati syahid sebelum dia berperang. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa kuatnya iman mereka, betapa mantapnya keadaan mereka. Dia sanggup nak mati syahid sebelum dia berperang. Allahu Akbar. Ini hebat. Jadi ada di kalangan sahabat yang nak mati syahid sebelum dia berperang. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Sekarang kamu melihatnya dan kamu menyaksikannya. Mana ada sahabat yang sedemikian. Siapakah sahabat ini? Disebut dalam tafsir nanti, iaitulah dikatakan sahabat yang tersebut iaitulah Anas ibn Nadar yang masuk merempuh musuh. Dia mati syahid sehingga mayatnya tidak dikenali. Tidak lagi kita akan bincang tentang siapakah sahabat yang begitu hebat perjuangannya, insya-Allah. Baik, apa makna belum lagi ya? Wama Muhammad, ayat 144. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Kamu jangan susah hati. Muhammad ini rasul. Salah seorang daripada Rasulullah. Utusan Allah Azza wa Jalla kepada manusia ini. Jadi rasul-rasul lain sudah ramai yang telah berlalu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang jadi murtad? Bila dia tak ada, dia mati, kamu nak murtad? Sesiapa yang berbalik ke belakang jadi murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa dia maksud ayat ini? Tengok kalimat. Khalat min qablikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah seorang daripada rasul, telah berlalu sebelum nabi kita rasul-rasul yang lain. Ramai ada rasul. Berapa orang rasul? Tanda ni pelajar, kalau mengikut dalam riwayat yang ada, saya kata riwayat yang ada, mengatakan rasul 313, ada riwayat kata 315. Ada khilaf tentang rasul. Nabi riwayat yang ada 124,000. Riwayat yang ada. Maka mereka telah menyampaikan risalah, pesanan, wasiat dari Allah Azza wa Jalla, dan setelah itu mereka meninggal dunia. Jadi setiap rasul datang menjalankan tugas, menyampaikan risalah, beritahu pada umat masing-masing. Kemudian bila selesai tugas dia, rasul wafat, mereka akan mati. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayat ini menunjukkan kepada ciri-ciri kematian para rasul. Artinya semua rasul sudah meninggal
kecuali kecuali Nabi Isa alaihissalam yang masih berada di langit akan turun di akhir zaman. Itu saja yang ada lagi lah yang disebut ulama kata khilaf orang hidup, tapi yang betul-betul sahih iaitulah Sayyidina Isa ibnu Maryam saja yang betul-betul dipastikan kesahihan. Maka Allah tanya, afa imma ta'au qutilan qala au qutila. Apakah jika dia mati? Ini soalan, afa imma kalau dia mati. Kalau Rasulullah mati, masa tu tak mati lagi lah. Masa tu ayat ni. Sekarang ni Rasulullah sudah wafat. Sudah jelas kepada kita, Nabi kita wafat. Kita kata, maka tengok ni, jika ia mati atau terbunuh. Tengok nota di bawah. Nota di bawah. Rasulullah SAW meninggal, wafat pada hari Isnin. Tulis itu. Dia tak sebut tarikh. Iaitulah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal pada hari Isnin tahun yang ke-11. 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Sama waktunya seperti hari ketika baginda masuk kota Madinah untuk berhijrah. Iaitulah pagi duha ketika matahari mula terik. Jadi Nabi kita wafat dia pada hari Isnin. Dan baginda dimakamkan pada hari Selasa petang malam Rabu. Jadi Syekh ni kata, dufina yaumus Selasa, malam Rabu dah. Wafat pada pagi Senin. Senin, Selasa, Rabu. Jadi 2 hari lebih. Baginda dimakamkan pada hari Selasa petang malam Rabu. Anas bin Malik mengatakan, tak kala hari pertama Rasulullah SAW masuk kota Madinah, segala yang ada di Madinah nampak bercahaya, happy, gembira, syurur, istibsyar dengan kedatangan Nabi. Tapi ketika pada hari baginda sallallahu meninggal dunia, segala sesuatu yang ada di Madinah menjadi suram dan kami belum selesai memakamkan, makna mengebumikan jasad Rasulullah yang mulia, sehingga kami mengingkari sendiri atas hati kami. Macam kita tak percaya. Angkarna qulubana, kita tak percaya Nabi dah tak ada. Kita tak percaya Nabi dah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan suasana sahabat menggambarkan betapa duka citanya, betapa sedihnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka timbul soalan sini. Kalau Nabi wafat, memang Nabi sudah wafat atau terbunuh sebagaimana yang diwar-warkan, yang ditularkan oleh sebahagian musuh mengatakan qutila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dah mati. Ada di kalangan sahabat yang lemah semangat, hampir nak lari balik ke Madinah sebab dikata kalau Nabi dah mati, buat apa kita tunggu kat sini? Baik kita lari. Ada yang bersikap sedemikian, ada. Maka ketika diisukan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh, ayolah kita sama-sama kembali kepada agama kaum kita. Jadi ada orang yang main peranan. Munafikin lah main peranan. Bila tengok Nabi mati, dia buat apa lagi ikut dia? Dia tak ada. Baik kita balik agama asal. Ini semua ni kesempatan yang dibuat oleh cyber trupa jahiliah Quraisy, cyber trupa munafik yang memainkan peranan bersama dengan Yahudi pada saat itu. Inqalabtum ala aqabikum, yakni kamu kembali kepada kekafiran dan meninggalkan Islam, maknanya murtad. Makna murtad. Na'udzubillah. Baik, kita baca ayat yang terakhir. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, mana sudah sampai ajal. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Sesiapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu.
Dan sesiapa yang menghendaki pahala akhirat, kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mana orang betul-betul beriman dia syukur, mereka ini yang akan mendapat balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam apa ni kalimat kitaban muajjala. Apa makna kitaban muajjala? Kitaban muajjala yakni Allah telah menulis kepastian ajal manusia. Ajal kita ni telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lari ke tak lari, kita kena bersedia ya untuk mati bila-bila masa. Bersedia, ready nak mati bila-bila masa. Memang kita tak nak mati, tapi kena ready untuk mati. Lain ayat tu. Kita tak nak mati, tapi kita kena bersiap sedia untuk mati. Sebab mati tu pasti akan datang. Lari ke tak lari, nak ke tak nak, orang Kelantan kata, say ke tak say, mati awak. Ingat deh. Kalau main Kelantan, kalau say, dia kata awak, say, tak say. Tapi kalau kita nak, orang tak kata say. Saya say beli kuih ni, lah, tak boleh guna. Say ni untuk nafi ya. Say, tak say. Bas. Itu saja. Kalau kata nak, jawapan nak say, tak boleh. Baiklah. Ini bahasa sikit. Dengan ditentukan waktunya, sehingga ajal itu tidak akan mendahului atau terlambat. Tengok nota di bawah kata, di antara manusia yang memenuhi janji, ajal yang sudah ditentukan itu, lalu ia ikut berperan dan mati syahid. Mana orang ini telah digazet oleh Allah Ta'ala bahawa dia akan mati pada saat sekian-sekian, pada saat sekian-sekian, maka dia akan mati pada tarikh itu. Sawabat dunia, tengok dia punya mufradat. Sawabat dunia maknanya balasan, ganjaran atas niat dan amal kita. Pahala di dunia adalah rezeki, sedangkan pahala akhirat adalah syurga. Jadi ada yang kita, bila kita buat baik kepada orang, Allah Ta'ala akan buat baik kepada kita. Kata di dalam hadis, bila kita buat baik, taqi masari asu. Bila buat baik, kita akan selamat daripada keburukan, kejahatan yang kita, perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur di sini, iaitulah orang yang teguh pada keislaman mereka, mantap, dan keteguhan mereka itu dinilai dengan bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun pahala dan balasan bagi mereka adalah syurga, pusat kenikmatan yang abadi, dan itu akan mereka terima sesudah kematian mereka. Jadi pahala syurga ni kita tak tahu. Sebab itulah kita tak boleh nak mensyurgakan orang, dan sekaligus kita tak boleh nak menerakakan orang. Jadi jangan mudah-mudah. Kata orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka, itu bukan kerja kita bang. Itu kerja Allah Azza wa Jalla yang tahu segala perkara gaib, yang tahu segala akhir pekerjaan manusia. Jadi kalau kita atas dunia ni cuba berani-berani cari penyakit awak. Orang panggil cari penyakit. Jangan duduk berani. Baiklah, tamaklah terjemahan ayat dan tamaklah dia punya syarhu al-kalimat. Terjemahan ayat pun habis, syarah kalimah pun tamat. Sekarang kita berpindah kepada makna al-ayat ataupun tafsir ayat. Ma zala siyaq muta'alliqan bi ghazwati Uhud. Susunan ayat ini masih lagi berkaitan dalam rangkaian pembicaraan mengenai perang Uhud. Tadi anda dah sebut perang Uhud ni bila? Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Syawal 3 Hijrah. Badar Ramadan 2 Hijrah. Maknanya Abu Sufyan lead tentera dia untuk nak balas dendam terhadap apa yang berlaku kepada kawan-kawan dia sewaktu dalam peperangan Badar. Allah SWT mengingkari anggapan orang-orang yang beriman yang mengira bahawa hanya dengan keimanan mereka boleh masuk syurga begitu saja, tanpa mereka diuji terlebih dahulu dengan jihad dan bermacam-macam lagi kesulitan hidup. Jadi kamu ingat tak, mengingat ke free gitu ya? Tak ada free. Kamu akan melalui proses yang berat. Padahal jihad dan kesulitan itu diadakan dalam rangka apa?
dalam rangka Allah Ta'ala tamhis. Tamhis mana Allah Ta'ala nak pilih. Nak pilih orang-orang yang beriman dan orang yang perlihatkan siapakah di antara mereka yang jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuan keimanannya dan siapa yang berbohong, di samping menampakkan siapa di antara mereka yang sabar dan teguh dalam keimanan dan siapa yang mudah mengeluh dan surut ke belakang menuju kekafiran. Jadi bila kita uji, kita nampak. Tengok dalam peperangan Uhud, 300 orang munafik lari balik. Kita kalau belum uji, semua kita bercakap sedap. Bila dia uji, baru kita tahu siapa yang betul-betul mantap keimanan dia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, ayat 142 yang kita baca ni, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita Tuhan nak uji, nak suruh terserlah kekuatan perjuangan dan kesabaran dalam ujian. Kemudian Allah Ta'ala mencela golongan yang tidak sabar. Mereka yang tidak sabar yang berakibat pada kekalahan mereka dalam peperangan. Jadi ada orang tak sabar. Allah juga mengingatkan mereka akan keinginan orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar. Jadi orang tak pergi perang Badar, dia semangat. Dalam peristiwa Uhud ini, Nabi bermesyuarat dengan para sahabat. Kita nak perang dalam bandar Madinah ke nak perang di luar bandar? Sahabat-sahabat, pemuda-pemuda yang tak ikut ke Badar, semangat Rasulullah, luar bandar. Orang tua-tua yang agak pengalaman, kita perang dalam bandar. Sebab orang Mekah tak tahu selok-belok bandar kita. Kita boleh perangkap sana, perangkap sini. Tapi oleh kerana majoriti nak perang luar bandar, Nabi akur dengan keputusan majoriti. Ini pentingnya syura, pentingnya bermesyuarat. Nabi tak guna wahyu. Kalau diguna wahyu boleh je. Tapi Nabi nak didik kita supaya kita kena bermesyuarat secara manual. Nanti kalau wahyu tak ada, macam mana kamu nak buat keputusan? Itu penting. Jadi orang-orang yang Allah juga mengingatkan mereka akan keinginan orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar, sehingga mereka tidak dapat apa yang didapati oleh orang-orang yang perang Badar. Ghanimah dia panggil. Berupa pahala dan rampasan perang. Harapan mereka, apabila mereka ditakdirkan pada suatu hari kelak berperang dengan orang-orang musyrik, maka mereka akan menunjukkan pengorbanan yang sangat baik. Akan tetapi, setelah Allah Ta'ala mentakdirkan mereka ikut berperang di Uhud, tengok, setahun yang beza. Dalam perang Badar benang besar, dalam peperangan Uhud kita diuji besar. Ujian besar berlaku. Apa jadi? Mereka pun mengeluh dan tidak bersabar. Lalu mereka melarikan diri dan kalah dalam ujian. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Oh, tak apa, kita nak syahid, kita nak syahid. Asy-syahidu fi sabilillah asma amanina. Syahid pada jalan Allah menjadi cita-cita tertinggi kami. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Sekarang kamu tengok sungguh. Kamu saksi sungguh. Bila kamu saksi, ada yang mantap, makin mangkak iman, ada yang lari. Sudah pasti dua kumpulan ini akan terjadi. Yang lari, yang kuat iman. Yakni, mengapa kamu sekalian mundur, melarikan diri dan tidak memenuhi apa yang pernah kamu janjikan ke atas diri kamu sendiri? Tengok nota di bawah, apa yang kamu janji pada diri kamu sendiri. Kamu janji, kamu tak ikut. Nota 219. Memang ada sebagai kaum muslimin yang memenuhi janji. Ada. Dan ia terus maju berperang sehingga titik mati syahid. Mana sampai ke syahid. Titisan darah terakhir, kata orang. Di antara adalah seorang sahabat nama dia Anas ibn Nadar.
Tulis nama dia Anas bin An-Nadar. Bapa saudara kepada Anas bin Malik. Nah, jadi dua-dua Anas ni hebat. Kerana ketika Anas bin Nadar melihat barisan kaum muslimin kucak-kacir, dia berkata. Bila dia tengok, dia pun kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka perbuat itu, yakni melarikan diri. Saya tak campur, ya Rabbi, minta maaf. Apa yang mereka buat itu satu kesilapan. Lalu ia terus maju berperang sambil berkata, dengar ni. Bila dia nak pergi berperang, dia bagi tahu kepada sahabat. Dia kata, wallahi inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud. Aku tercium bau syurga di tepi bukit Uhud. Ini para jemaah dia panggil karamah. Karamah makna kemuliaan seorang sahabat. Allah Ta'ala beri kepada dia cium bau syurga di tepi Uhud. Para jemaah sekalian, kita bayangkan. Orang yang dapat keyakinan seperti ini, mereka tak akan undur ke belakang. Sebab apa? Dia tahu depan dia syurga, depan dia bidadari sedang menunggu untuk menyambut rohnya setelah mereka mati syahid. Ini orang berani. Dan tak kala ia terbunuh, ditemukan sekujur tubuhnya, orang cari mayat Anas bin Nadar tak jumpa. Cari tak jumpa. Di manakah mayat? Akhirnya, dalam kitab sirah mengatakan, adik perempuan dia datang membuat pengecaman. Dia tengok muka hancur, tubuh pun hancur dulu habis. Sebab apa hancur? Katanya lebih daripada 80 liang luka di tubuh dia. Ada yang kena pedang, ada yang kena tombak, ada yang kena panah. Subhanallah. Hancur. Maka adik dia tengok kaki dia. Ada sebahagian kaki dia tu yang tidak hancur. Dia kata, hazihi qadamu Anas. Ni kaki Anas. Maka dikenal pasti mayat Anas bin Nadar. Di tubuhnya ada lebih daripada 80 liang luka. Allahu Akbar. Maka ketika itulah, wa fihi nazala, Allah Ta'ala turun ayat Quran memuji Anas dengan firman Allah Ta'ala suratul Ahzab ayat 23. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, bahawa dia akan tunjuk apa yang akan dia perlakukan setelah dia berperang. Jadi kita kata Anas bin Nadar 80 liang luka. Allahu Akbar. Jazakallahu khaira ya Anas, di atas sumbangan, perjuangan dan pengorbanan yang telah dikotakan dengan janjinya untuk membela agama Allah pada hari peperangan Uhud. Tengok, nak balik semula kepada ayat kita. Begitulah kandungan ayat 142 dan 143, 142 dan 143. Kemudian kita pergi kepada ayat 144 pula, apa cerita? Adapun pada ayat 144 berisi teguran keras Allah Ta'ala kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkecamuknya pertempuran dan kaum muslimin sudah ramai yang terbunuh akibat kekosongan barisan belakang mereka kerana ditinggalkan oleh pasukan pemanah. Ingat tak waktu kita pergi ke Uhud, ada bukit kecil depan bukit Uhud itu, nama dia Jabal Rumah. Jabal Rumah mana bukit pemanah. Bukit pemanah. Jadi telah ditinggalkan oleh beberapa orang tentera sehingga tentera pemanah sudah hancur. Yang sepatutnya mereka menjaga garisan belakang pasukan muslimin, sehingga seorang tentera Quraisy nama dia Ibnu Qami'ah. Tulis nama si penjahat ni, Ibnu Qami'ah. Qaf mim ya hamzah ta bulat. Ibnu Qami'ah aqma'ahullah. Jadi seorang musyrik, Ibnu Qami'ah ni Allah Ta'ala pukulkan wajah dia. Seorang musyrik berhasil memukul wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melukai baginda, yang menyebabkan pecahnya gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia dapat pukul Nabi, dia telah declare, dia mengisytiharkan
bahawa dia telah bunuh Nabi SAW. Dia kata, qad qutila Muhammad. Muhammad telah mati, aku bunuh dia. Dia punya diayah, mainan apa ini, perang psikologi, perang saraf. Ibnu Qamiyah. Lalu Ibnu Qamiyah mengumumkan bahawa dia telah berhasil membunuh Nabi SAW. Maka seketika itu barisan kaum muslimi kucak-kacir dan mereka pun mundur. Mana ada sebahagian yang lemah lagi. Bahkan sebahagian kaum muslim mengatakan, mengapa kita harus berperang sementara Rasulullah SAW telah terbunuh? Ini diayah puak-puak munafik. Mari duduk attack. Dia kata, buat apa lagi perang kan Nabi sudah tidak ada. Baliklah senang. Dan sebahagian munafik mengatakan, mari kita minta kepada Abdullah bin Ubay, kepada kaum musyrik ayat mintakan minta keamanan untuk kita kepada Abu Sufyan. Jadi Ibnu Ubay mari bagi tahu akak bendera putih, kita minta keamanan dengan Abu Sufyan. Boleh serang Madinah ni. Dan kita akan kembali kepada agama lama kita. Maka ketika itulah Allah Taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Umat Islam, tidak adalah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, 300 orang lebih sudah berlalu. Kenapa pula kamu mau lari? Teruskan perjuangan. Yakni selagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, sebagaimana siri-siri rasul-rasul lain yang telah wafat sebelum itu, kalau begitu mengapa dirisaukan, diingkari kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita kata ni, tengok apa jadi panik para sahabat bila Nabi wafat. Waktu Nabi kita wafat, pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang 11. Karena itulah sebagian ulama sangat terkesan dengan peristiwa ini. Dia kata, kenapa hari Nabi wafat kita buat pesta makan-makan? Konon-konon menyambut hari kelahiran, sedangkan hari itu Nabi kita wafat. Tarikh kelahiran Nabi berbeza-beza dari sudut pandangan ulama. Ada kata 9, ada kata 12, ada kata lain. Tapi hari mati semuanya kata hari Nabi kita mati hari 12. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita berpesta di atas hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Nabi kita wafat, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di hadapan khalayak ramai depan masjid. Dia berdiri. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati. Dan tidak akan mati sampai beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki kaum-kaum itu. Dia kata dia tak Nabi kita tak mati. Suasana pada saat itu sungguh sangat genting. Abu Bakar ketika itu berada di rumah keluarga dia di Sunh, atas pada Masjid Quba, tepi itu, di Aliyah. Sunh nama tempat. Bila Abu Bakar dengar, dia balik ke Madinah. Abu Bakar lantas masuk ke dalam rumah anak dia, Aisyah. Dia pergi tengok jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Bakar cium Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, tibta hayyan wa manyitan ya Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan baik, mati ataupun hidup. Setelah dia cium dahi Nabi di antara dua mata, baginda keluar. Dia tengok Umar sedang mengucap. Bahkan beliau naik mimbar dan berkata, Umar, diam. Abu Bakar telah berkhutbah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Para sahabat semua, siapa dia sembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Confirm sudah mati. Aku sudah melawat dia. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa dia sembah Allah, Allah Ta'ala tidak mati. Allah Ta'ala hidup selama-lamanya. Abu Bakar baca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad ini seorang rasul. Rasul-rasul lain 300 orang sudah ramai yang wafat. Kemudian bila Abu Bakar baca ayat ini, Umar yang sedang resah tadi terduduk. Faraja Umar ila rusdihi. Umar celek mata. Dia mengaku bahawa Rasulullah wafat. Dan Umar kata seolah-olah ayat ini sekarang baru aku dengar. Sedangkan ayat itu telah dihafal. Lupa. Sebab terlalu panik.
dengan suasananya berlaku, Umar kata, ayat ni baru macam la ni baru aku dengar. Maka Umar tenang, serahkan urusan itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Allahu akbar. Setelah Allah Taala menegaskan hakikat ilmiah ini, selanjutnya Allah mengecam dengan pedas kepada mereka yang mahu mendengar teriakan iblis di tengah-tengah medan pertempuran, bahawa Muhammad telah terbunuh. Jadi iblis melaung, qutila Muhammad, qutila Muhammad. Ini dipanggil perang sarah lah, perang sarah. Bahawa Muhammad telah terbunuh, lalu mereka melarikan diri dan pulang ke Madinah. Bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan mengumumkan kemurtadannya. Dia kata, aku lari dah, tak mau ikut lagi. Maka Allah Ta'ala teruskan dengan ayat, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Para muslimin, kalau Nabi mati atau dibunuh, kamu nak lari? Kamu nak murtad? Kamu nak tinggalkan agama ini? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa dia tinggalkan berpaling tadah, Allah Ta'ala tak rugi apa-apa, tak mudarat apa-apa pada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini ayat 144. Para jemaah sekalian, pada ayat ini Allah menegur mereka dengan keras dan mengecam mereka yang melarikan diri dan mereka yang murtad dari kaum munafik. Yang murtad itu munafik, dia memang kafir pun, cuma dia pura-pura Islam. Orang Islam yang mantap akidah tak akan lari daripada perjuangan, tak akan lari dari perjuangan. Allah menegaskan kepada mereka bahawa kemurtadan orang-orang yang murtad itu tidak akan membahayakan sedikit pun kepada Allah. Allah Maha Kaya. Dia tidak memerlukan keimanan bantuan mereka, dan sungguhnya Allah akan memberikan ganjaran besar kepada orang-orang yang tetap teguh dalam keimanannya dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah akan membalas mereka di dunia dan pahala yang sangat besar dan paling baik di akhirat. Begitulah kandungan ayat 144. Ayat 144. Kemudian kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat berikutnya, ayat 145. Terdapat penjelasan tentang dua hakikat ilmiah yang sangat penting. Dua hakikat yang sangat penting. Apa dia? Yang pertama, tanda ni para pelajar. Dua hakikat yang penting. Yang pertama, bahawa kematian seseorang sangat bergantung kepada kehendak Allah sebagai pencipta dan penguasa atasnya. Jadi kematian kita ni ketentuan Allah Azza wa Jalla. Siapa nak matikan kita selagi umur kita belum sampai, tak akan mati. Sebab itulah kita tengok, na'uzubillah lah, kita minta selamat. Bila berlaku aksiden kereta, orang yang naik satu kereta yang sama, yang ni mati terus tepat kejadian, yang seorang lagi langsung luka sikit-sikit ada. Tak boleh kira. Kalau nak kira, tengok kereta dia semua kena mati. Tapi ada yang tak mati, ada yang sudah mati. Allahu Akbar. Ini kita kata ini keadaan. Tak akan mati kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang tidak akan mati tanpa pengetahuan Allah di atas kematiannya. Dan malaikat maut tidak akan mencabut nyawa seorang tanpa izin Allah. Selain itu, kematian seorang sudah ditetapkan tanggal, tarikh, hari dan jam pukul berapa. Semuanya itu sudah tertulis dalam buku catatan khusus, sehingga tidak mungkin kematian seorang manusia boleh mendahului dan terlambat. Hakikat ini wajib kita ketahui dari firman Allah Ta'ala yang kita belajar ini. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Sesungguhnya makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktu dia sudah tetap. Sebelum sampai waktu tak usah duduk sibuk-sibuk. Kita nak mati, tak mati. Berapa ramai orang yang nak mati. Bila dia sakit teruk sangat, doktor-doktor perubatan pun orang panggil telah buat gazet dah bahawa ni akan mati. Sudah dibuka, dicabutnya wayar penapasan, wayar bantuan penapasan pula dicabut. Tak mati juga. Berlaku tak? Berlaku. Maka kita mengatakan itulah suasana. Selagi Allah tak izin, kita nak matikan, dia tak mati. Ana belajar dulu waktu kajian tentang fiqh semasa, fiqh perubatan semasa, dia panggil mautur rahmah. Mautur rahmah,
Mana orang ni sakit berat, tak ada harapan sembuh, ada kata, boleh ke doktor matikan dia? Tak kira lah, cabut dia punya pernafasan ke, injek ke. Jadi kita kata itu dia panggil konon-kononnya mautur rahmah. Mati itu untuk mati ke-19. Kalau dia hidup pun tak susah. Tak, menyusahkan orang lain, baik dia mati. Tak. Jadi tak boleh. Itu yang pertama. Jadi kita tak akan mati sebelum sampai masa. Kalau sampai masa baru kita mati. Hakikat yang kedua, tanda bahawa sesiapa yang masuk ke medan peperangan, ia berperang dengan nama Allah. Jika ia berperang untuk mengharapkan pahala duniawi, maka Allah memberikan kepadanya pahala duniawi sesuai dengan takdir Allah yang ditetapkan untuknya. Dia pergi kerana nak perang, nak berperang kerana nak harta. Dia panggil harta ghanimah, harta rampasan perang tak. Dia pergi kerana nak benda tu ya. Dia bukan nak pahala-pahala pun. Contohlah kita kata. Maka dia boleh hak dia nak tu. Dia boleh, dia akan dapat apa yang dia nak. Kami berikannya dan ia tidak mendapat pahala di akhirat sedikit pun. Ini rugi. Hak dunia mungkin dia dapat kemenangan, akhirat tidak ada. Tetapi jika ia mengharapkan pahala akhirat, dia tak kira boleh menang ke kalah ke, boleh ghanimah ke tak boleh ghanimah, dia lawan tetap lawan kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya di dunia rezeki yang sudah ditakdirkan untuknya, dan ia pun diberi pahala akhirat berupa syurga beserta isinya yang penuh keunikan yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran syurga bagi orang-orang yang mahu bersyukur berupa kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Nikmat syurga ni tak pernah ditengok oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam fikiran manusia. Jadi kita tak usah kata apa, tak mikir apa. Hakikat ini terkandung dalam firman Allah Taala, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa nak dunia saja ambil lah, aku beri. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa nak akhirat saja, nak akhirat, dunia akan datang dua-dua. Kita tak fikir dunia, tapi kita fikir akhirat, Allah Taala akan beri dua-dua. Jadi untunglah orang yang ambil akhirat, dunia akan datang, tapi kalau ambil dunia saja, akhirat tak mari. Wasanaziz syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Tamatlah tafsir kita secara ringkas. Tafsir secara ringkas tamat. Al-an nantaqil ila hidayatul ayat, petunjuk ayat ini. Pelajarannya dapat diambil dari ayat 142 sehingga 145. Apakah yang kita dapat? Yang pertama, ujian Allah berupa kewajipan syariat. Jadi kerana itu dikatakan sabar itu 3 dimensi. Sabar melakukan ketaatan. Ini kadang-kadang ujian Allah Taala, syariat Allah Taala ni ada yang berat. Puasa contohnya pada musim panas berat. Apa lagi? Peperangan bukan senang. Nak tinggal keluarga, nak pergi mati bukan mudah. Bagi wanita zaman kita gini, nak pakai tutup aurat pun mencabar. Bukannya senang-senang, orang lain berjerabah habis. Tak, kita bungkus semua. Nak kata apa? Apa lagi? Ataupun yang mudah ya, mudah ya ujian. Allah suruh berzikir, kita tak mau zikir, suruh baca Quran lari. Nak kata apa? Ini merupakan sebahagian dari tuntutan keimanan. Maka sabar itu 3 kategori. Sabar melakukan ketaatan, melaksanakan tuntutan syarak. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ini payah. Yang ketiga, sabar alal masaib, ketika diuji dengan musibah. Itu dia panggil 3 kewajib, 3 kesabaran. Jadi Allah Ta'ala nak uji kita, ada ujian yang berat dan ada ujian yang ringan. Kadang-kadang orang diuji dengan berat, dia lulus. Dia ringan pun tak lepas. Na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sebarang ujian yang gagal melaluinya. Jadi kita diuji, kita menang. Hidayah yang kedua, penegasan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepribadian yang sangat mulia, juga tentang kematian yang sangat membuat menduka citakan para sahabat. Sahabat sangat duka cita bila Nabi wafat. Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bertakziah yang mendalam. Dia panggil bala sungkawa yang mendalam. Hal ini terungkap dalam bait-bait syair yang menunjukkan betapa sangat berdukanya ia di atas menimpa kaum muslimin kerana mereka berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjanglah dia punya syair-syair ni, tuan-tuan boleh tengoklah. Dia kata afatimu sallallahu rabbu Muhammad ala hadasin amsa biyasribi sawiyan. Wahai Fatimah, semoga Allah Ta'ala Tuhan Muhammad melimpahkan keberkatan atas peristiwa duka yang menimpa kota Yasrib. Aku lera berkorban demi Rasulullah dengan ibu dan makcikku, dengan nenekku, pak saudaraku dan nenek moyangku serta diri dan hartaku. Sekiranya Tuhan mengekalkan hidup Nabi kita, nescaya kita bahagia, tetapi keputusan jua yang berjalan. Itu dia panggil rasa, dalam bahasa Arab dia panggil rasa, syair-syair sedih yang ditunjukkan oleh para sahabat ketika berpisahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita hari ini janganlah terlalu bersedih. Duk tulis sana tulis sini, ada setengah orang yang bila dia sedih, dia tulis kat Facebook macam dia bercakap dengan ayah dia. Kita kata itu tidak bagus, menunjukkan kita kurang sabar. Bagi setiap orang Muslim, jika ditanya mengapakah pengebumian jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertunda. Ini penting juga ni. Sampai wafat hari Senin, hari Rabu, malam Rabu baru tanam. Kenapa? Sampai 2 hari tertunda. Padahal dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, segerakanlah mengebumikan jenazah. Nabi kata asri'u bil janazah. Kalau sudah confirm mati tanam, jangan tangguh-tangguh. Tapi kenapa sahabat menangguh sampai 2 hari? Kenapa? Jawabnya bahawa penundaan pemakaman Nabi selalu terjadi kerana beberapa alasan, di antaranya yang pertama kerana berbeza pendapat nak ke bumi di mana. Kita nak ke bumi di mana jasad yang mulia ini? Ada kata balik Mekah, ada kata sini-sini. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar memberi jawapan bahawa aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dufinan Nabi haitsu yamut. Para nabi akan dikebumikan di mana tempat dia wafat. Maka Nabi kita wafat di rumah Sayyidah Aisyah, kita kena gali kubur di sini, tak boleh bawa ke Baqi'. Satu. Kemudian perbezaan pendapat di antara siapa yang akan menggantikan tugas Nabi menyambung sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ini sangat penting. Tak boleh satu negara tak ada pemimpin. Maka para sahabat berbincang di Saqifah Bani Sa'idah, puak-puak Ansar berbincang di sana. Bila Umar dengar, Umar pergi dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya terlaksana pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Selepas itu barulah diuruskan pengebumian jasad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berjihad dan berperang di medan peperangan. Jihad tidaklah mengurangi usia seorang. Begitu pula lari dari medan perang tidak akan dapat menunda ajal. Kita kena belajarlah ilmu ayat ini. Kita tadabbur ayat ini bahawa ajal mati hidup di bawah kuasa Allah. Orang yang berperang sepanjang hidup dia mati di atas tilam. Siapa dia? Sayyidina Khalid bin Walid. Tuan-tuan baca Khalid bin Walid. Dia masuk peperangan dengan Nabi sampai ke menyekat Nabi nak masuk Mekah pada tahun yang ke-6, sehingga terjadinya perjanjian Sulhul Hudaibiyah. Kemudian dia bela Islam, Khaybar dia pergi, bukaan Mekah, pembukaan kota Mekah dan lain-lain. Akhir sekali Khalid mati di atas tilam di rumah dia, tidak mati dalam peperangan. Tengok. Jadi kita kata kita jangan takut untuk berjuang kerana Allah Taala dah tentukan. Kadang-kadang kita berfikir seorang, kenapalah aku jadi macam ni? Nak pergi berdakwah di sekat sana sini. Nak pergi dakwah sini tak boleh. Tak ada tauliah lah, tak ada peraturan dah, macam-macam. Kita kadang-kadang fikir orang lain bebas je pergi. Mari negeri kita kena sekat. Orang lain mari boleh. Dia mengajar bukannya betul sangat. Merapu pun ada juga. Hadis palsu pun dibaca. Tapi dibenarkan. Aku yang bawa hadis-hadis yang sahih begini, yang begitu teliti dari sudut ilmiah, tidak dibenarkan. Kita kata sabar. Allah dah tetapkan ujian kita macam ni, sabar. Kita cari alam maya. Kalau tak boleh di alam nyata, kita mengajar di alam maya. Di mana ruang yang kita ada, di situlah
dikata di ahli fikir, di mana bumi yang subur, di situlah benih ditabur. Nah, di mana bumi subur, di situ benih ditabur. Di mana tempat ruang yang kita boleh berdakwah, kita dakwah. Tak boleh dalam negara, luar negara. Tak boleh di alam nyata, di alam maya. Kita kata alhamdulillah. Ya, ada setengah tempat negeri yang bebas. Beri peluang, kita pergi. Nak pindah semua ke sana tak boleh juga, tapi kita pergi dengan alamnya, dengan alam maya kita. Sekali-sekala boleh. Alhamdulillah. Yang keempat, pahala amal perbuatan terletak pada niat pelakunya. Semua bergantung pada niat. Nak dunia saja, akhirat tak mari. Nak akhirat, dunia mari. Dua-dua dapat. Yang kelima, keutamaan bersyukur dengan tetap teguh dalam iman, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau kita kata kita bersyukur, apa makna bersyukur? Para jemaah kita ingat. Kalau kata aku bersyukur, artinya apabila kita melaksanakan tuntutan syariat, maka itu nama dia orang yang bersyukur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki bila ditanya kenapa Nabi buat, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberi pahala, tidak ada dosa. Nabi kata afala akunu abdan syakura, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maknanya tanda syukur kita menjaga ibadat kita, itulah tanda syukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang sabar menunaikan perintah Allah dan meninggalkan maksiat, dan juga sabar di atas musibah, yang sabar di atas ujian, dan sabatkanlah, mantapkanlah perjuangan kami untuk menegakkan Islam, menyebarkan dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat, walaupun kita ditentang, walaupun kita diejek, walaupun kita disekat di alam nyata, kita berjalan di alam maya, disekat dalam negeri, kita keluar negara. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab yang berkaitan dengan peperangan Uhud yang saya baca tadi, tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita, nama dia Madinah Al-Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Cari kitab ni, insya-Allah tuan-tuan akan dapat beberapa maklumat yang saya baca tadi, biiznillah ya azza. Rengkah-rengkahlah, insya-Allah boleh cari di mana saja yang jual, dalam Mishkat ada, dalam Darut Taibah ada, di alam maya pun ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.